semua. Alhamdulillah pagi ni kita sekali lagi bersiaran secara FB Live untuk sesi sarapan minda momentum. Okay. So Alhamdulillah, anda kalau tengok kenapa saya pakai baju Melayu apa semua segala bagai. Sebab saya baru je habis bersiaran secara langsung di TV Al-Hijrah sebentar tadi. Cuma kali ni kita tak pergi ke studio lah. Sebab kita masih lagi dalam PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat kan. Rasanya lah bunyinya macam tu lah, okay. So, jadi insyaAllah saya nak membawakan sesi pagi ni, saya nak menyambung. Tadi kalau ikutkan saya live tu sekejap. Ada ke yang follow tadi? Ada ke yang menonton? Kan, ada ke? Ada di kalangan anda yang mungkin tadi sebentar tadi anda ada menonton rancangan tu. So, itulah tadi kalau ikutkan dia ada limit masa. So, saya rasa untuk sarapan minda momentum saya pun ada masa juga. Lebih kurang saya nak spend masa dengan anda 30 minit pagi ni. Dan topik saya pagi ni adalah tentang tentang apa? Siapa nak tahu tentang apa tu saya nak cakap pagi ni. Okay, anda boleh lihat kat situ tajuk kita adalah tentang namanya pecah amanah. Okay. Why? Kat sini. Tu topik pagi ni. Kenapa saya nak cakap tentang pecah amanah sebenarnya? Ada reason kat situ. Okay. Sebab saya lihat ramai di kalangan usahawan ni yang ada masalah isu dia. Kan? Dari segi sale dia start. Sale start meningkat. Okay. Yang paling sedih, tak ada duit. Okay, tak ada duit. Dan bila kata tak ada duit, bukan setakat tu je. Kan, dia menyambung pula kepada tak ada simpanan. Saya tak tahulah ada ke ada. Mungkin ada di kalangan anda yang kenal seseorang. Mungkin seseorang yang begitu rapat dengan anda. Yang sale dia stuck, dia tak ada duit, tidak ada simpanan. Kan, apa lagi yang tak ada? Apa lagi tak ada? Tak capai impian dia. Pun ramai juga kan. Bila tengok orang sekeliling, mungkin dia tengok ada orang lain yang mungkin tengok orang tu elok je nampak kan. Tengok dia punya capai impian, capai banyak kejayaan. Tapi kita masih lagi tak capai. Kenapa? Why? Ni sebab kata ni. Sebab ramai usahawan dia tak perasan dia sedang melakukan namanya pecah amanah. Siapa nak tahu pecah amanah apa yang saya maksudkan tu? Apa maksud pecah amanah tu? Bukanlah pecah amanah pergi bank ke, rompak atau ambil duit company kita ataupun ambil duit partner. Bukan itu maksud saya. Saya ada maksud yang lebih anda boleh nampak, anda boleh jelas. Sebab ramai orang dia mungkin tak nampak benda tu. Dia mungkin adalah kita panggil dia blind spot. Dia tak perasan apa maksud pecah amanah tu. That's why lah kenapa. Sebab saya nak cakap dengan anda. Saya sendiri pernah mengalami benda yang sama. Di mana saya pernah satu masa dulu anak nak lahir pun saya nak cakap dengan anda. Masa anak nak lahir pun saya tak ada duit. Saya pernah mengalami situasi yang anak sulung saya nak lahir saya tak ada duit. Tuan-tuan, saya nak cakap. Sehingga kan apa yang berlaku pada saya adalah isteri saya yang masa tu bekerja sebagai seorang guru, cikgu, terpaksa buat personal loan. Saya ingat lagi masa tu dia buat dalam RM5,000 je kot personal loan. Hanya untuk menyambut kelahiran anak sulung kami masa tu. You all faham tak situasi tu? Situasi you all faham tak? Maksud saya ada kat situ, saya malu tau, saya segan. Dah lah buat pinjaman. Bukan duit saya pula tu. Bukan duit saya. Duit orang rumah yang orang rumah. Sehingga kan saya rasa macam tu, saya berniaga tapi saya stuck. Saya berniaga, tapi saya tak berguna. Dan saya rasa diri saya adalah loser. Dan saya fikir masa tu ke mana amanah yang aku ni diamanahkan sebagai suami. Tapi, akhir sekali aku tak boleh pun nak buat apa-apa. Nak memenuhi tanggungjawab pun fail. You all faham tak benda tu? You all faham ke faham maksud saya ni? Dan that's why lah pagi ni saya nak bercakap tentang benda tu. Dan bagaimana keperitan masa dulu tu yang saya alami tuan-tuan. Sehinggalah bagaimana saya boleh betulkan benda tu dan bantu ramai orang membetulkan dan repair perkara yang sama.
Banyak tuan-tuan, banyak keadaan ketika yang saya berlaku dalam hidup saya macam tu. Dan bila melihatkan balik kepada previous apa yang berlaku dalam hidup, saya tak boleh nak duduk diam. Saya tak boleh nak duduk senyap. Sebab saya bukan orang senang. Ini saya just nak share pada anda. Mungkin, sekejap saya tunjuk pada anda benda ni. Ini rumah saya tuan-tuan. Ini adalah rumah kampung saya, anda tengok. Ini rumah yang saya menumpang, rumah arwah atuk saya. Anda tengok keadaan dia. Dah usang tuan-tuan, dah uzur. Ni ketika tu inilah rumah yang saya tinggal tuan-tuan. Saya bukan orang senang. Saya bukan orang senang. Saya bukan orang berada. Bukan orang ada-ada, memang tak ada apa sangat. Itu saya nak tunjuk pada anda. Kan? Dan apa yang saya nak bagi tahu adalah kat sini adalah betapa ramainya orang yang macam saya juga. Yang kita ni tak ada apa-apa. Kita bukan keluarga yang kaya. Kita bukan keluarga yang senang. Even selepas arwah ayah saya meninggal, mak saya hanyalah bekerja sebagai seorang pekerja kilang tuan-tuan. Ni gambar mak saya. Masa tu nak pergi kerja. Hanya naik basikal. Dan anda bayangkan betapa besar tanggungjawab saya sebagai seorang anak sulung. Dan mak pula hanyalah bekerja kilang. Dan tidak ada apa-apa, gaji pun lebih kurang dalam RM350 ke RM400. Kadang kita bukan orang senang. Tapi bila kita berniaga tuan-tuan, apa yang saya nak cakap kat sini adalah, kita dalam keadaan kita tak sedar, kita pecah amanah. Pecah amanah. Boleh tak saya nak cakap tentang benda tu? Berapa ramai kat sini yang bersedia untuk saya share benda tu? Berapa ramai kat sini yang dah ready untuk saya cakap? Dan boleh bantu saya dengan bayar yurannya dulu? Yuran kita hanyalah semudah tekan butang share. Just tekan butang share. Tekan butang share tu supaya lebih ramai orang dapat belajar sama-sama pagi ni. Dapat satu kesedaran tuan-tuan. Dapat satu macam azam baru. Aku mesti betulkan benda ni. Repair. Sebab dalam hidup kita ni kan, terlalu banyak benda yang kita buat silap. Sehingga kan kita tak tahu apa lagi yang kita silap. Sehingga kan kita tak tahu pun sebenarnya banyak benda kita tak tahu. Tu saya nak cakap. Banyak benda sebenarnya banyak perkara yang sebenarnya kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Contoh macam topik pagi ni lah, pecah amanah. Sebab pecah amanah itulah menyebabkan hidup tu jadi tidak berkat. Okay? Dan sebab itulah masih lagi berlaku ni. Sebab pecah amanah ni yang berlaku, hidup jadi tak berkat. Dan bila tak berkat, macam-macam isu lah berlaku. Inilah isu yang berlaku ni lah. Sales tak ada duit, tak ada saving, tak capai impian, tak dapat jalankan tanggungjawab. Macam-macam benda berlaku. Sebab itulah saya nak bagi anda kesedaran ni. Saya nak menjadikan anda sebagai seorang usahawan yang bertanggungjawab. Usahawan yang sedar, apa yang berlaku ni adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala dan izin Allah. Dan Allah Ta'ala hanya beri kepada kita bukan apa yang kita nak tuan-tuan. Dengar, saya pernah sebut dalam FB lah sebelum ni. Allah Ta'ala bukan beri apa yang kita nak. Okay? Allah Ta'ala bukan beri apa yang kita nak. Habis tu? Okay? Allah SWT ni saya nak cakap. Allah SWT, dia tidak beri, dia beri bukan, saya tulis supaya anda senang nampak, apa yang kita nak ataupun yang kita perlu. Okay? Allah Ta'ala bukan beri bukan apa yang kita nak atau yang kita perlukan tuan-tuan. Bukan. Saya nak cakap dengan anda. Beri bukan apa yang kita nak atau kita perlukan tuan-tuan. Tapi apa sebenarnya? Agak-agak apa dia? Allah Ta'ala beri apa? Allah Ta'ala beri. Itu yang saya nak cakap dengan topik ni. That's why saya nak cakap. Dan terima kasih kepada anda yang tolong tag rakan-rakan. Terima kasih. Saya cakap terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkatlah rezeki anda insya-Allah. Allah Ta'ala bukan beri apa yang kita nak, apa yang kita perlu. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri apa yang kita layak. Macam tu. Allah Ta'ala berikan apa yang kita layak. Layak. Contoh macam kita, okey, nak masuk tempat ni hanya untuk 18 tahun ke atas. Okey, layak masuk. Faham tu? Nak masuk universiti, kena umur berapa tahun. Nak masuk bekerja, kena ada kelayakan, sijil, CGPA. Contoh. Jadi, tuan-tuan, apa yang saya nak cakap adalah, kita kena buat sesuatu tu
supaya kita menjadi layak. Kita ni layak terima benda tu. Faham ke faham ni maksud saya? Dan macam mana nak layak kalau kita ni masih lagi duduk dalam kategori pecah amanah? So, apa amanah kita? Ni saya nak cakap, apakah amanah-amanah dalam hidup kita yang kadang-kadang kita terlupa? Apa amanah dia? Apa yang kita mungkin terlepas pandang? Apa amanah dia? Kan? Pertama sekali amanah dari segi amanah kita terhadap tanggungjawab kita, tuan-tuan. Apa saya nak cakap di sini adalah amanah kepada kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab. Anda kena ingat, kita sebagai manusia ada tanggungjawab. Terutama kepada ibu bapa kita. Kan? So, kita ada kat sini tanggungjawab kepada ibu bapa. Kepada pasangan kita. Kepada keluarga kita. Kadang-kadang bila kita dah lama sangat berniaga, kita sampai terlupa sebenarnya kita tak jaga amanah ni. Tuan-tuan, walaupun berniaga tu dah jadi ke, belum jadi ke, bila namanya tanggungjawab, memang kena buat. Memang perlu, wajib dilaksanakan. Contoh, ada tak kita call mak ayah kita di kampung? Ada tak kita hantar duit belanja? Ada tak kita spend masa dengan anak-anak? Bercakap dengan dia. Bercakap dengan pasangan kita. Sometimes bila lama sangat berniaga, terlampau sibuk dengan benda yang tak apa-apa, padahal bisnes tak jadi lagi ni. Jualan masih lagi krik-krik. Masih lagi boleh dengar cengkerik kat office dia. Buka kedai dia. Masih dengar cengkerik. Tak ada customer pun masuk, yang masuk lalat. Ada Zaz kat situ, ada. Ada macam Zaz kat situ. Yang masuk lalat je. So kadang-kadang dia terlupa tanggungjawab dia kepada ibu bapa dia, pasangan dia. Itulah benda amanah yang kita nak kena jaga. Kalau amanah ni tak jaga, macam mana rezeki tu nak berkah? Macam mana nak berkat, tuan-tuan? Kalau kita tak jaga benda tu. Macam mana nak melayakkan kita? Macam mana nak melayakkan kita terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita? Kalau kita tak jalankan amanah tu. Paling penting juga tanggungjawab apa? Tanggungjawab paling besar kan? Tanggungjawab paling besar adalah kepada Yang Maha Esa, kepada Allah SWT. Amanah kepada Allah SWT. Adakah kita dah laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah? Adakah kita solat? Adakah kita berpuasa? Adakah kita membayar zakat? Adakah kita bersedekah? Tuan-tuan, itulah persoalan-persoalan kita nak kena jawab. Ini bukan kuliah agama, ini bukan kuliah duha ke apa. Saya bukan ustaz. Tolong jangan panggil macam tu. Tak layak pun saya. Saya hanyalah berkongsi sedikit pengalaman dan sebagai seorang anak Johor, that's why saya pakai Teluk Belanga pagi ni. Sebagai seorang anak Johor, sebagai seorang yang menuntut di sekolah agama Johor sampai ke darjah khas, apa yang saya belajar, apa saya tahu, apa ilmu yang saya dapat daripada guru saya, mentor saya, daripada para ulama, para orang alim, para habaib. Inilah benda yang saya share. Mudah-mudahan dia memberikan sedikit rangsangan, sedikit macam inspirasi, semangat kepada anda. Boleh ke? Boleh itu. Kan? Ini yang kadang-kadang kita terlupa. Tapi sibuk. Kenapa impian tak capai? Kenapa saya punya sale tak masuk? Kenapa tak ada simpanan? Kita terlupa sebenarnya. Kita pecah amanah. That's why lah kenapa saya selalu mengajak. Ramai kita ni sebenarnya gagal. Apa tahu kat sini? Gagal dari segi apa tahu? Gagal dari segi, sebenarnya saya tulis merah tak kat sini. Gagal. Kenapa kita gagal buat benda-benda ni? Sebab kita gagal dari segi masa. Sebenarnya kegagalan kita ada pada masa. Kenapa gagal pada masa? Sebab kita masih lagi buat cara-cara yang lambat. Cara-cara yang tak ada hasil. Kita masih lagi menggunakan contoh teknik-teknik, contoh buat marketing. Kita gunakan teknik marketing yang lambat nak dapat hasil. Ataupun sebenarnya memang tak ada hasil. Tak tahulah teknik mana yang diikut, tak tahu formula mana. Nak suruh pergi belajar, tak nak belajar, malas. Konon-konon boleh Google, konon-konon boleh baca buku di perpustakaan. Tapi akhirnya sampai kesudah masih lagi ego, masih lagi tak dapat buat sale yang dia nak capai.
masih lagi terkontang-kanting. Faham tu maksud saya? Sebab itulah tak boleh nak melaksanakan tanggungjawab. Pada saya tuan-tuan, kita ni tak ada masa yang lama tau. Kita tak ada masa yang lama. Kita kena cepat-cepat untuk, kalau anda buat bisnes tu, buat marketing tu, kena cepat-cepat untuk buat benda yang boleh cepatkan hasil dia. Benda yang boleh cepatkan dapat dia punya momentum dia. You faham tak maksud saya tu? That's why lah kat situ kenapa anda ni sangat penting kuasai cepat-cepat pemasaran, kuasai cepat-cepat pelanggan, faham benda tu. Sebab bila anda faham benda tu, anda boleh kuasai pemasaran, anda boleh kuasai pelanggan. Cepat lagi lah. Lebih cepatlah anda boleh berjaya dalam bisnes. So, lebih cepatlah kita boleh menjalankan tanggungjawab kita, amanah kita. Ada lagi saya nak cakap ni. Siapa nak lagi, mungkin saya nak bagi lagi 2 point. Siapa lagi kat sini yang, siapa nak saya bagi dia point? Siapa lagi saya nak share? Siapa lagi ready untuk nak belajar? Kadang-kadang kita terlupa tau, menyebabkan kenapa rezeki tu tak masuk. Kenapa masih lambat nak dapatkan dia punya result dia. So, kita terlupa amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tuan-tuan. Okay? Apa lagi tahu amanah dia? Yes, amanah saya nak cakap. Ni segi masa Betul, saya nak cakap satu lagi adalah dari segi masa yang Allah Ta'ala kurnia pada kita. Ni saya detailkan lagi. Masa ni, masalah kita adalah kita gagal urus. Urus tu penting. Urus. Saya suka perkataan urus. Okay? Saya sangat suka perkataan urus. Ramai orang sebenarnya dia kufur nikmat masa. Dia, Allah Ta'ala anda kena ingat Allah Ta'ala bagi kita masa 1 hari 24 jam, tuan-tuan. Tapi banyak masa kita tonton Netflix, kita hanya tengok YouTube, hanya buang masa tengok Astro. Padahal bisnes masih lagi tak senang. Tanggungjawab, mak bapak kita pun kita tak call lagi pagi ni. Pergi call, pergi ziarah kalau berdekatan. Kalau jauh, call, mak khabar. Mak sihat, mak, manja-manja dengan mak. Sebab kita umur kita dah 48 ke, 58 ke, 68 ke, perasaan mak kita ni macam masih lagi 8 tahun. Mak kita masih lagi kita ni budak yang umur 8 tahun, tuan-tuan. So, kita tak urus masa. Uruskan masa. Ada waktu pergi belajar. Ada waktunya ibadah. Ada waktunya berzikir, selawat, istighfar, tuan-tuan. Bukan buang masa. Yang saya lagi sedih apa tau? Yang saya lagi sedih, yang lagi menyebabkan banyak kecelakaan dalam hidup, tuan-tuan. Saya serius benda ni. Dengan tim saya pun saya sangat serius benda ni. Adalah bila dia buang masa dia main game. Bila dia buang masa dia main game, tuan-tuan. Hari ni banyak game yang gila-gila melalaikan hidup orang. Gila-gila melalaikan hidup, babe. Itu benda paling celaka saya nak cakap. Dan tolong jangan terjerumus dalam kecelakaan game tu. Tuan-tuan tak salah sekali-sekali main game-game. Tapi mainlah game badminton ke, berlari ke. Semalam saya ajak anak-anak saya berpusing kat Tasik tu. Satu pusingan tu 1 kilometer. Semalam kita buat 4 pusingan. Malam tu petang tu, Abi lengur lah, apalah, Abi apa semua ni kan. Tapi tak apa, kita spend masa dengar dia bercakap. Abi, kalau semalam Amar cakap dengan saya, Amar cakap, Abi kalau sambil-sambil kita berjalan ni, Abi berborak, Abi cerita, Amar tak rasa penat. Okey, cepat tanya Abi, nak cakap apa? So kita borak lah, kita sembang lah. Masa yang ada kita spend masa. Bukan spend masa main game sama-sama. Dah bila main game tak bercakap. Faham maksud saya tu? Tolong jauhi benda yang buang masa. Even kalau anda berniaga, anda masih lagi guna teknik-teknik yang tidak ada hasil atau belum ada bukti yang benda tu ada hasil, itu pun salah satu benda yang saya rasa akan buang masa you banyak. Dan salah satu benda juga saya rasa kufur nikmat masa. Kita tak uruskan. Kita tidak ada jadual. So, adakan jadual. Macam contoh saya ada buat kelas setiap hari Selasa malam. Saya buat percuma. Masuk. Blok memang jadual dalam kalender, ambil handphone Selasa malam 9.30, jangan keluar mana-mana. Orang raya, ajak raya ke apa, tak nak, aku ada kelas, benda ni penting untuk hidup aku, keluarga aku, tanggungjawab aku, Tuhan aku, sekeliling aku. Faham tak maksud saya tu? Jelas ke jelas? Boleh saya teruskan lagi? Siapa lagi nak saya teruskan ni? Kan belanjalah love sikit macam malah, hai baru apa love Kan, okay? Cuba belanja sikit love tu. Dan pastikan anda dah share. Pastikan anda yang tonton FB Live ni,
Dapat sesuatu kat sini, tanggungjawab anda kalau anda nak ilmu anda berkat, tolonglah share kepada rakan-rakan anda. Tekan butang share sekali pun cukup. Saya bukan suruh tekan 80 kali, tak. Sekali dah cukup. Saya nak bagi tahu apa lagi next ni yang ramai orang terlupa. Ramai usahawan terlepas pandang. Kenapa dia pecah amanah? Boleh saya nak bagi satu lagi ni? Nak kena ni. Yang ramai terlupa ni tuan-tuan. Kejap lagi saya pun nak pergi buat ni. Sekejap lagi pun demi untuk nak memastikan saya tidak pecah amanah, saya nak pergi buat kejap lagi. Kan? Janganlah sampai jam 12. Okey. Setengah jam cukup. Belajar banyak-banyak kan, kalau tak buat semua kan dosa pula. Tapi kena belajar. Jangan pula, belajar banyak kan tak buat dosa. Jangan pula macam tu. Penting, apa yang kita dapat buat 1 ke 2 perkara hari ni, dah cukup baik dah. Faham tu? Okey. Saya nak bagi yang saya nak sini 1, 2, 3. Saya nak bagi kat sini. Apa amanah yang kita lupa? Amanah tubuh badan. Amanah tubuh badan kita selalu pecah amanah, tuan-tuan. Tengok mata saya. Ramai orang dia tak sedar kat sini. Dia adalah pecah amanah kepada tubuh badan dia. Agak-agak apa dia buat? Agak-agak lah apa yang pecah amanah tubuh badan tu. Apa? Kita lahir dalam keadaan Alhamdulillah sempurna, tuan-tuan. Lengkap. Anggota badan semua komplit. Tapi masalahnya kita pecah amanah. Kita pecah amanah kepada tubuh badan kita, kepada fizikal kita. Apa dia? Apa? Cuba bagi tahu saya. Apa agak-agak pecah amanah kat situ? Kita mungkin rasa macam, ya ke? Itu pun termasuk? Yes! Termasuk. Ini tubuh badan kita ni, fizikal kita ni hanyalah pinjaman. Pinjaman Allah Ta'ala, aku bagi pinjam. Kan kita ada roh. Faham tu? Cuba teka sikit. Cuba komen agak-agak. Agak-agak apa? Apakah benda-benda yang kita buat yang maksud saya pecah amanah tubuh badan kita? Apa dia? Yes, tak jaga makan. Tak exercise. Malas nak bergerak. Kan? Tak ambil vitamin, tak makan suplemen. Nak pelihara tubuh kita. Tuan-tuan, kita kalau beli kereta, siap beli pengilat lah, beli sabun lah, jaga. Cuci elok-elok, vacuum, hantar basuh, cuci. Vitamin masuk juga, masuk minyak pelincir. Masuk pula minyak enjin, tak cukup minyak enjin. Tuan, nak tak masuk ni, dia jaga kita punya piston, bagi lagi perjalanan lancar. Bukankah itu vitamin untuk kereta? Pasang tinted pula. Tak nak panas lah kat dalam kereta. Pasang tinted pula. Minyak sampai kan, tak nak 95. Minyak tengah murah ni, 97. Masuk. Badan kita, apa yang kita masukkan? Ada tinted muka kita. Bukanlah tiba-tiba, bos, pergi kedai tinted. Apa mau buat? Saya mau tinted lah saya punya badan. Kau janganlah macam tu. Sedih weh aku dengar. Faham tak maksud saya apa kat situ? Kita tak pelihara. Vitamin ambil tak? Pergi bersenam tak? Tuan-tuan, saya nak ajar anda. Bersenam ni, ambil yang paling mudah, paling senang. Berjalan 30 minit. Jangan cuba untuk buat benda yang susah yang kita tak biasa. Kan kejap lagi kau pingsan tengah jalan. Yelah, dah 48 tahun, tak pernah bersenam, tak pernah berlari. Tak payah. Kejap lagi saya nak tukar baju ni. Tukar baju, jalan je. Setengah jam cukup. Kalau nak berjoging pun yang ringan-ringan. Tak payah nak paksa diri sangat. Yang penting, badan kita bergerak, keluar peluh. And then usahakan bila berniaga, kena ada bajet untuk tubuh badan kita. Tuan-tuan, saya setiap bulan ada bajet untuk tubuh badan saya. Ada banyak gila vitamin saya ni. Sikit-sikit, dan dia mestilah mengikut nasihat daripada doktor. Nanti kan anda cakap saya memandai-mandai. Tidak. Anda kena pergi buat full medical check-up dengan doktor yang anda percayai. Kat mana-mana, tak kisahlah mana-mana klinik yang anda percaya. Pergi macam saya ada personal doktor saya. Saya pergi, saya buat full medical check-up. Nanti keluar report, doktor akan tengok apa yang kurang. Ketika saya mula-mula buat tu, tuan-tuan, saya nak bagi tahu anda, kesedaran saya dapat ni, bukanlah lama sangat, 2015. Ketika saya cek tu, macam-macam problem. Hormon ni tak cukup, vitamin ni tak cukup. Muda lagi bedtime tu. So, bila saya dapat advice daripada doktor, dia kata, Najib, ni kurang
Ni vitamin ni. So saya start ambil. Saya start consume. Saya mula tidak kedekut kepada diri saya. That's why kenapa saya kayuh bisnes saya laju-laju. Dan saya kayuh bisnes saya dengan saya bantu lebih ramai orang. Lebih ramai pelanggan. Faham tu? So itulah benda yang kita perlu pelihara dan jaga dia. Alah, kalau anda start buat benda ni, anda akan lihat keberkatan dalam hidup anda. Saya suka satu phrase maksud rezeki yang berkat. Saya suka phrase ni. Siapa nak dengar tu? Maksud rezeki yang berkat. Bila kita jaga benda ni. Mungkin anda tak pernah dengar kan orang cakap macam ni. Mungkin ada di kalangan anda yang baru first time dengar. Apa yang saya sebut, yang saya cakap ni betul ke betul? Kan? Saya suka satu phrase dia cakap. Maksud rezeki yang banyak, rezeki yang berkat ni maksudnya sedikitnya cukup, banyaknya boleh diagih. Kalau ini untuk yang berkat. Yang berkat sedikitnya cukup, banyaknya boleh diagih-agih. Rezeki yang tak berkat adalah sedikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Rezeki yang tak puas ni umpama macam minum air laut, makin diminum makin haus. Tu maksud dia kat situ. So kalau anda rasa anda mungkin ada lag kat situ, kan, lag pada masa tadi, tak jaga masa, konon-konon buat bisnes boleh survive sendiri, tanpa guru, tanpa ilmu, kita rasa boleh dan kita masih buang masa, duit tak cukup, akhir sekali badan tak jaga, makan beria-ia, tak ingat dunia. Akhir sekali jadi kita tak sedar yang sebenarnya kita pecah amanah. Tuan-tuan, betapa ramainya orang lahir, fizikal dia dalam keadaan sempurna. Tapi dia meninggal, kaki dah tak ada, dah potong kencing manis, sana dah sopak, sini dah sopak. Tuan-tuan, kita doa Allah Ta'ala pelihara kita. Seperti mana doa Rasulullah SAW. Sama-sama kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana Rasulullah sentiasa berdoa supaya jangan mati dalam keadaan yang mengejut. Dan kita nak kembali kepada dalam keadaan fizikal kita ni sempurna. Seperti mana kita dilahirkan, itu yang diberikan, itu balik, itu jugalah yang kita pulangkan, tuan-tuan. Itu yang saya nak ajak anda kat situ. Anda bayangkan dalam bisnes betapa ramai orang buang masa guna cara yang salah, yang silap. Masih lagi tak berhasil, masih lagi tak dapat nak capai impian dia. Masih lagi duduk kat office tak ada buat apa-apa. Pagi ni pun mungkin buka komputer ke, buka phone ke. Mungkin masih lagi blur-blur katak, tak tahu apa nak buat. Tak tahu apa benda yang dia nak kena buat supaya pelanggan ni suka kat dia. Betul ke betul? Even alhamdulillah malam tadi saya ada sesi persediaan untuk kali yang kedua. Bagi mereka yang telah pun mendaftarkan nak tarik pelanggan. Even saya ada bawakan sesi percuma kepada anda. Walaupun anda tak daftar lagi, saya bagi anda. Itu je lah saya bagi. Tak ada dah lepas ni. Sebab untuk sesi roket pemasaran momentum nak tarik pelanggan kali ni, kita ada 6 kali sesi persediaan. 6 kali tuan-tuan. 6 kali. Lepas tu ada kelas pula 2 hari. 2 hari serenahnya lah 30 ke 40 ringgit je. Dan rugilah mas. Rugilah anda kalau anda tak ada keuangan yang bagus. Dah lah tak ada keuangan, tak ada masa pula. Kesian. Atau masa terlampau banyak. Tapi tak ada keuangan. Pun tak guna juga. Bosan juga hidup. So saya nak anda ada masa. Keuangan yang bagus. Capai impian. Beri manfaat. Itulah tugas kita. Dan tugas kita last saya tambah lagi 1 point. Boleh? Extra point. Sebab saya ada 1 minit. Last kali amanah kita adalah beri manfaat. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah beri manfaat kepada ramai orang. Dan beri manfaat. Bukan semua benda beri manfaat ni percuma, tuan-tuan. Sedekah perlukan duit. Zakat perlukan keluarkan duit. Pergi haji perlu duit belanja yang cukup dan banyak. Nak bagi mak ayah kita duit. Beri manfaat pada mak ayah kita. Tanggungjawab. Perlukan duit. So, tanggungjawab kita adalah juga untuk beri manfaat kepada ramai umat manusia. Dan kita masih lagi terkial-kial. Aku tak boleh lah nak sedekah. Tak boleh nak sumbang. Aku pun tak ada. So, sampai bila? Sampai bila hidup kita nak macam tu? Sampai bila? Anda tanya diri anda sekarang. Cuba pegang kat sini hati anda. Tak ada ke dalam hati anda ni meronta-ronta nak berjaya? Tak ada ke keinginan dalam diri anda sekarang ni untuk jadi manusia yang paling bermanfaat kepada ibu bapa?
kepada keluarga. Faham tu? So itulah benda yang patut anda kena tanya diri anda. Bukan tepuk dada tanya selera je. Kau jangan berselera sangat lah bila dengar saya cakap ni. Duk sibuk tanya, tepuk dada tanya selera. Makan berselera. Tapi bila satu tahap yang kita dah berkali-kali gagal, berkali-kali kita mengecewakan ramai orang tersayang, ada ke selera? Faham tu? Jelas tu? Okay? Saya rasa tu je untuk sesi sarapan minda momentum pagi ni. Dah cukup 30 minit saya. Yang saya sedekahkan. Yang saya beri manfaat kepada anda. InsyaAllah lepas ni saya nak tukar baju sukan. Nak pergi bersenam, exercise. InsyaAllah. Okay? So, bagi yang nak mendaftar ke program kita, anda just pergi je ke website kita tu. naktarikpelanggan.com. Okay? naktarikpelanggan.com. Just pergi kat situ. Anda boleh daftar. Dan anda boleh bercakap, anda ada peluang untuk nak dengar saya bercakap nanti, mengajar anda, beri manfaat kepada anda. Dan ada banyak lagi benda saya nak share. Kalau siapa yang join sesi persediaan malam tadi pun, mesti dia tahu banyak gila belajar malam tadi. Dan rugilah bagi anda yang tak luangkan masa untuk belajar dan masih lagi guna teknik-teknik yang salah. Masih lagi gunakan teknik-teknik yang tidak berkesan. Betapa ruginya tuan-tuan. Betapa ruginya kita kat situ. Bila kita tak manfaatkan masa, bila kita tak gunakan masa kita dengan betul dan tepat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.